innamal ilmu bitta'allum. Hanya saja ilmu itu dihasilkan dengan belajar. Kerana itu banyak fadilat belajar. Belajar satu ayat daripada Al-Quran lebih baik daripada solat 100 rakaat. Belajar satu bab daripada ilmu lebih baik daripada solat 1000 rakaat. Allahu Semoga Allah Subhanahu Wa Taala cusuri ke atas kita rahmat dan juga barakahnya. Seterusnya dijadikan amalan menuntut kita ini satu amal yang diterima, diberi kepada kita segala ganjaran yang telah dijanjikannya bila kita bertemu dengannya kelak. Selawat dan salam buat junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan semua sahabat-sahabat baginda. Salah yang berapa ni? 49 dah baca Baik, malam ni kita masuk ke masalah yang ke-50. Masalah yang dihimpunkan dalam kitab Al-Qawlut Tam fi Ahkamil Ma'mum wal Imam yang telah diterjemahkan oleh Datuk Syekh Haji Zakaria bin Haji Ahmad Wan Besar. Masalah yang ke-50, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain. Makmum diberi pilih di antara mufaraqah dengan imam atau berdiri menunggu imam. Imam tertinggal membaca Fatihah daripada rakaat yang pertama. Macam mana boleh ditinggal Fatihah? Dia terus baca surah. Takbir Allahu Akbar, baca doa iftitah, terus baca surah. Baca kuliah ke, baca qul a'udzu birabbil falaq, baca izazul ke, sehingga lupa dia nak baca surah yang wajib dibaca dalam solat. Dalam solat surah yang wajib dibaca hanya Fatihah. Selain daripada Fatihah, sunat pada rakaat pertama, pada rakaat kedua. Tak baca pun solat sah. Tak baca surah lain daripada Fatihah, solat sah. Tapi tak baca Fatihah, solat tak sah. Imam tertinggal membaca Fatihah daripada rakaat pertama, dan rukuk ia habis baca surah selain daripada Fatihah, imam pun rukuk. Allahu Akbar. Maka tidaklah wajib atas makmum memutuskan qudwah, yakni ikutannya dengan imam serta merta. Bila imam rukuk dalam keadaan tak baca surah Fatihah, makmum ada pilihan. Yang pasti tak wajib serta merta dia niat mufaraqah. Itu yang pasti. Tak wajib. Maknanya nak putuskan qudwah dia dengan imam, nak niat mufaraqah serta merta boleh, tapi hukumnya tak wajib. Boleh nak niat mufaraqah serta merta, boleh nak tunggu dulu. Itu maksud dia. Bila tak wajib, makmum tadi niat mufaraqah dengan imam serta merta, bahkan bolehlah makmum itu menunggu imamnya. Tunggu dalam keadaan qiyam, dalam keadaan berdiri. Imam rukuk, makmum tetap berdiri. Kenapa makmum masih lagi tak mufaraqah? Tunggu imam dalam keadaan qiyam sedangkan imam dah pergi rukuk. Menanggungkan perbuatan imamnya itu sebagai lupa,
makmum anggap imam rukuk sebelum baca Fatihah itu dilakukan dalam keadaan terlupa. Jadi buat sesuatu dalam keadaan terlupa dalam solat, batal solat tak? Tak batal. Dan tidak boleh ia mengikut imam dalam hal yakni keadaan ini. Bila imam rukuk, makmum tak boleh ikut imam rukuk. Kerana lupanya imam itu tidak dikira perkara ataupun rukun ataupun sesuatu perbuatan yang imam lakukan dalam keadaan lupa. Jadi perbuatan itu tak dikira. Tak baca Fatihah lagi dah rukuk, maka rukuk tak dikira. Walaupun melakukan perbuatan rukuk, rukuk tu tak dikira. Sebab apa? Rukun sebelum rukuk iaitu Fatihah belum lagi dilakukan. Dia i'tidal. Walaupun i'tidal ni rukun, tapi rukun tu tak dikira. Walaupun dia i'tidal macam dia belum lagi i'tidal. Dia sujud yang pertama. Duduk antara dua sujud. Sujud yang kedua, semua tak dikira. Sebab apa? Sebab rukun sebelum tu belum lagi sah. Jadi makmum tak boleh ikut. Bahkan diberi pilihan kepada makmum di antara mufarakah dengan imamnya dan terus rukuk dan sujud dengan sendirinya dan di antara berdiri menunggu imam hingga ia sujud dan qiyam yakni bangkit kepada rakaat yang kedua. Itu pilihan yang diberi kepada makmum. Nak mufarakah boleh? Sempurnakan sembahyang sendiri, makmum baca Fatihah, kemudian rukuk, i'tidal, sujud tak ikut langsung imam. Makmum sempurnakan sembahyang sendiri. Itu pilihan yang diberi kepada makmum. Ataupun makmum tak mufarakah, makmum kekal berdiri tunggu imam. Sehingga imam bangkit kepada rakaat yang kedua. Bagi imam rakaat kedua lah. Tapi sebenarnya itu adalah rakaat pertama lagi. Rakaat pertama yang dilakukan oleh imam itu tak sah sebab tak baca Fatihah. Tak lakukan suatu rukun. Dan apabila imam itu qiyam yakni bangkit. Imam bangkit untuk rakaat yang kedua. Dan membaca Fatihah. Imam pada rakaat kedua ni baru dia baca Fatihah. Rakaat pertama tak baca. Rakaat kedua baru imam baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, baca surah, lepas baca surah dan terus rukuk, imam pun rukuk. Pada imam itu adalah rakaat kedua dia. Imam rukuk tu bila? Lepas baca Fatihah. Maka hendaklah makmum itu mengikut rukuk bersama imam. Rukuk yang kedua ni barulah makmum kena ikut. Sebab rukuk yang kedua ni dilakukan setelah menyempurnakan surah Fatihah. Kena rukuk bersama imam, kena ikut. Dan rakaat ini ialah yang pertama bagi sembahyang makmum dan sembahyang imam. Rakaat yang pertama yang sebenar ni, rakaat yang kedua. Itulah rakaat pertama bagi makmum, itulah juga rakaat yang pertama bagi imam. Dan apa yang diperbuat oleh imam itu adalah termasuk ke dalam perkara lupa juga. Rakaat pertama yang imam lakukan tanpa makmum ikut tu, itu tak dikira. Sebab imam lakukan dalam keadaan lupa baca surah Fatihah. Maka tak dikira rakaat pertama imam itu. Dan apabila imam itu terus sembahyang akan rakaat ini, rakaat kedua lah, dan duduk ia kerana tasyahud. Rakaat kedua pada i'tiqad imam, rakaat kedua ada tasyahud lah. Ada tasyahud. Imam pun duduk tasyahud. Dibinakan yakni berdasarkan i'tiqadnya. Imam i'tiqad itu adalah rakaat kedua, maka rakaat kedua ada tasyahud, maka imam pun duduk tasyahud. Makmum macam mana? Dan makmum itu tidak boleh mengikut imam itu. Makmum tak boleh duduk tasyahud bersama imam. Habis apa yang makmum nak buat?
Bahkan hendaklah makmum itu terus qiyam bangkit dan tunggu imam itu dalam keadaan berdiri. Imam duduk tasyahud, makmum terus berdiri. Tunggu imam dalam keadaan berdiri. Nak tunggu imam ni dia kena pada rukun yang panjang. Lepas sujud yang kedua, rakaat pertama ada duduk seketika, duduk istirahat. Duduk istirahat ni bukan rukun. Sunat. Buat, dapat pahala lebih. Tak buat, tak ada lah pahala lebih tu. Dia bukan rukun. Dia tak boleh tunggu imam semasa duduk istirahat. Kena tunggu imam dalam keadaan rukun yang panjang iaitu qiyam. Dan apabila imam itu selesai tasyahud dan qiyam ia dan membaca Fatihah, rakaat ketiga yang imam merasa itu adalah rakaat ketiga, dia pun baca Fatihah. Lepas baca Fatihah, rukuk, maka hendaklah makmum itu mengikut rukuk sertanya. Imam rukuk, makmum pun ikut rukuk. Maknanya rakaat ketiga pada i'tikad imam, tapi bagi makmum baru rakaat yang kedua. Dan apabila imam itu qiyam kepada rakaat yang ketiga, dibinakan yakni berdasarkan i'tikadnya, maka tidak boleh makmum itu duduk membaca tasyahud di sisinya. Rakaat ketiga tidak ada tasyahud. Tasyahud hanya pada rakaat kedua. Jadi bagi makmum itu adalah rakaat yang kedua. Bagi imam, i'tikad dia itu adalah rakaat yang ketiga. Imam terus bangkit, tak ada tasyahud. Makmum itu baru rakaat kedua. Boleh ke makmum duduk tasyahud? Tak boleh. Bila imam bangkit, makmum juga kena bangkit berdiri. Sebab tasyahud ni bukan rukun. Tasyahud bukan rukun. Tasyahud adalah sunat abad. Sunat abad. Benda yang tak dapat tidak kena lakukan baru sah solah, ini hanya perkara rukun. Adapun perkara sunat, sah solah walaupun tak dilakukan. Sama ada sunat abad ataupun sunat hayat. Cuma kalau tinggal sunat abad, sunat sujud sahwi sebelum salam. Tinggal sunat hayat, tak sunat sujud sahwi. Sunat abad macam duduk tasyahud awal, selawat, kemudian baca kunut. Itu antara sunat abad. Tinggal sujud sahwi. Sunat hayat, takbir intiqalat, tasbihat dalam dalam rukuk, dalam i'tidal, dalam sujud, dalam antara dua sujud. Bacaan surah lepas Fatihah itu sunat hayat. Baik. Maka tidak boleh makmum itu duduk membaca tasyahud di sisinya. Dan jika ia makmum duduk membaca tasyahud juga, makmum kata ini rakaat kedua aku. Dan sebenarnya inilah rakaat kedua bagi imam. Rakaat pertama imam tadi tak sah. Dia kena duduk tasyahud. Makmum pun duduk baca tasyahud. Imam qiyam. Sebab bagi imam, dia rasa itu dah rakaat ketiga. Kalau makmum duduk juga membaca tasyahud, nescaya batallah sembahyangnya, sembahyang makmum. Tak nak sembahyang batal, jangan duduk. Ikut imam. Imam bangkit. Dan apabila imam itu teruskan sembahyangnya akan rakaat yang keempat, mengikut i'tikadnya, itu adalah rakaat keempat pada tanggapan imam. Adapun pada hakikatnya baru rakaat yang ketiga. Dan apabila imam itu teruskan sembahyangnya akan rakaat yang keempat mengikut i'tikadnya dan duduk ia kerana membaca tasyahud akhir. Sembahyang 4 rakaat je lah paling banyak. Zuhur, Asar, Isyak. Rakaat keempat ada tasyahud akhir. Dia pun duduk tasyahud akhir. Makmum boleh ke duduk tasyahud akhir? Maka makmum itu tidak boleh mengikutnya pada tasyahud itu. Sebab dalam rakaat ketiga tidak ada tasyahud. Maka tak boleh duduk. Kena berdiri.
Bahkan hendaklah ia terus qiyam bangkit dan tunggu imam itu dalam keadaan berdiri. Tunggu imam dalam keadaan berdiri itu jika ia kehendaki, kalau nak tunggulah. Kalau nak tunggu. Kalau tak nak tunggu, niat mufaraqah, sempurnakan sembahyang sendiri. Mudah. Dan jika ia menunggu imam dalam keadaan berdiri, dia nak tunggu juga. Nak dapat fadilat 27 dengan sempurna ataupun 25. Fadilat berjemaah kan? Nak dapat fadilat tu daripada awal solat dia sampai akhir. Kalaulah dia niat mufaraqah, mana dia dapat fadilat berjemaah daripada awal solat sampai ni. Waktu dia niat mufaraqah tu je lah. Bakinya jadi sembahyang sendiri. Baik, jika ia menunggu imam dalam keadaan berdiri hingga imam memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Imam enggak dah selesai dah solat. 4 rakaat dah sembahyang Zuhur, sembahyang Isyak, sembahyang Asar. Maka tidak terputus qudwah, yakni ikutan dengan semata-mata memberi salam itu. Kita kena ingat, bila imam bagi salam, sebenarnya qudwah kita dengan imam, ikatan antara makmum dengan imam, dengan semata-mata imam bagi salam, belum lagi terputus. Dengan semata-mata imam bagi salam, sebenarnya ikutan antara imam dan makmum, ikatan tu belum lagi terputus. Habis, bilakah qudwah makmum dengan imam ni terputus? Bila imam dah bagi salam. Bahkan panjang penceraian itu sehingga selepas memberi salam. Imam dah bagi salam dan kadar masa antara imam bagi salam dengan makmum bangkit, makmum sempurnakan baki solat itu, mesti kadar masa yang lama. Lama tu berapa lama? Jadi ulama kata lama tu barulah qudwah terputus. Lama tu berapa lama? Kadarnya ikut uruf. Ataupun kadar 2 solat yang ringkas. Solat yang ringkas 1 rakaat 1 minit. Buat yang rukun je. Takbiratul ihram, baca Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud. Yang pertama duduk antara sujud, sujud yang kedua bangkit. Baca Fatihah, tu 2 rakaat solat yang ringkas. Kalaulah 1 rakaat 1 minit, 2 rakaat 2 minit. Maknanya lepas salam imam tu, tunggu dulu. Masa 2 minit berlalu, barulah qudwah antara makmum dan imam terputus. Dia tak terputus dengan semata-mata imam bagi salam. Sebab apa? Ada ihtimal imam itu bagi salam kerana lupa. Bila dia ingat, maka dia boleh masuk balik dalam solat. Bila dia masuk balik dalam solat, maknanya hubungan antara solat makmum dengan imam tu masih apa? Masih ada. Makmum kena ikut. Baik. Bahkan bilakah terputusnya qudwah makmum dan imam ni? Dengan penceraian yang panjang selepas memberi salam. Oleh apa tu ni? Apa dia tulis itu? Sini dah ada dia berulang ni, ibarat yang berulang. Baik. Jika ia, yakni makmum, tidak niat mufaraqah kerana qudwah tidak terputus, ia dengan salam imam yang lupa bahkan panjang perceraian selepas imam, dan diihtimalkan tidak batal qudwah itu kerana kekal qudwah di sini, yakni masalah ini. Baik, kalaulah lepas imam bagi salam, makmum nak sempurnakan baki solat dia, dia tak nak tunggu penceraian yang panjang, apa perlu makmum buat? Dia perlu niat mufaraqah. Niat mufaraqah dulu, walaupun imam dah bagi salam, niat mufaraqah dulu, kemudian barulah dia sempurnakan sembahyang sendiri. Tapi kalau dia tak nak niat mufaraqah, dia kena tunggu dulu kadar penceraian yang panjang, iaitu lebih kurang 2 minit. Lepas tu barulah dia sempurnakan solat dia sendiri. Itu dia nak bagi tahu. Tidak yakin kerana boleh jadi
imam itu memberi salam ia dengan sengaja, maka terputuslah kedua itu dengan selamanya. Imam ni, kalaulah dia bagi salam, padahal dia ingat, maknanya bukan dalam keadaan tak sengaja dia bagi salam. Dia bagi salam dalam keadaan sengaja. Bila dia bagi salam dalam keadaan sengaja, terus qudwah antara imam dan makmum terputus. Yang dikatakan tak terputus tu bila mana imam bagi salam dalam keadaan tak sengaja, dalam keadaan lupa. Kerana tu bila dia bagi salam dalam keadaan terlupa, qudwah antara makmum dan imam tak terputus. Jadi kalaulah makmum lakukan satu perkara dalam keadaan dia masih ada lagi ikatan dengan solat imam. Dia lakukan satu perkara, satu rukun yang lain, dalam keadaan masih ada lagi ikatan solat dia dengan imam, maka sembahyang makmum batal. Supaya sembahyang makmum tadi tak batal, dia hendaklah niat mufarakah. Kalau tak nak niat mufarakah, tunggu dulu penceraian yang panjang itu, kadar lebih kurang 2 minit, barulah lakukan baki solat dia. Baik. Dan jika rukuk dan i'tidal ia makmum pada rakaat selepas salam imam dan sebelum panjang ceraiannya, nescaya batal sembahyangnya makmum mengikut ihtimal yang pertama. Ihtimal yang pertama apa? Imam bagi salam dalam keadaan tak sengaja. Bila imam bagi salam dalam keadaan tak sengaja, ikatan solat makmum dan imam tak putus. Dan tidak batalnya solat makmum mengikut yang kedua. Kalaulah imam bagi salam dengan sengaja, maka dengan salam imam tadi, qudwah antara makmum dan imam dah terputus. Bila makmum sempurnakan sembahyang lepas imam bagi salam dan diihtimalkan salam itu dengan sengaja, maka sembahyang makmum sah, tak batal. Sebab dah terputus qudwah itu bila imam bagi salam dengan sengaja. Baik, dan yang lebih arjah daripada dua ihtimal itu ialah yang pertama. Baik, ada dua keadaan ni kan. Bila imam bagi salam, boleh ke makmum terus sempurnakan baki solat dia? Ataupun tak boleh? Kenapa boleh terus makmum sempurnakan baki rakaat ni? Kenapa tak boleh? Yang dikatakan oleh ulama tak boleh, melainkan dengan niat mufarakah. Tak boleh, melainkan dengan penceraian panjang. Kerana apa? Kerana ihtimal imam bagi salam dalam keadaan lupa. Bila imam bagi salam dalam keadaan lupa, ikutan antara makmum dengan imam tak terputus. Bila belum terputus, makmum lakukan satu rukun, padahal dia masih lagi ikut imam, maka batal solat makmum. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kata tak batal solat makmum, sah. Ini dihamalkan, diihtimalkan imam bagi salam dalam keadaan sengaja. Bila imam bagi salam dalam keadaan sengaja, terus qudwah antara makmum dan imam terputus, walaupun makmum tak niat mufarakah, baki solat yang makmum lakukan itu sah, tak batal. Jadi ada dua ihtimal. Ihtimal imam bagi salam dengan sengaja, tak batal, ataupun tak sengaja batal sembahyang makmum. Kalau makmum lakukan sebelum niat mufarakah, sebelum penceraian yang panjang. Antara dua ihtimal ini, maka ulama kata lebih rajih adalah ihtimal yang pertama, iaitu imam bagi salam dalam keadaan lupa. Bila dalam keadaan lupa, qudwah antara makmum dan imam tak putus. Bila tak putus, kalau makmum lakukan apa-apa rukun lepas daripada imam bagi salam tu, batal solat makmum. Itulah. Untuk ihtiyat. Ya. Ni. Bila imam bagi salam, makmum tak niat mufarakah dan tak tunggu ceraian yang panjang. Mana bagi salam, makmum tak niat mufarakah dan makmum juga tak tunggu ceraian panjang. Dia terus
sempurnakan baki solat dia. Bila dia terus sempurnakan baki solat dia, dia punya isu dia, solat makmum itu batal atau tidak. Solat makmum tu batal atau tidak? Maka ada dua pendapat. Ada dua kaul. Satu kaul kata batal. Satu kaul kata tak batal. Kaul yang kata batal, kenapa? Dia kata kerana mungkin imam tadi bagi salam dalam keadaan lupa. Bila imam bagi salam dalam keadaan lupa, qudwah antara makmum dan imam belum terputus. Okey, kerana tu bila makmum sempurnakan baki solat dia, sembahyang makmum ni batal. Sebab apa? Dia masih ada ikatan lagi antara solat dia dengan solat imam. Pendapat yang mengatakan tak batal, kenapa tak batal? Sebab dia hamalkan imam bagi salam dalam keadaan sengaja. Bila imam bagi salam dalam keadaan sengaja, terus qudwah antara makmum dan imam terputus. Jadi apa yang makmum lakukan lepas imam bagi salam dengan sengaja tu semuanya sah, tak membatalkan solat makmum. Ada dua kaul. Jadi antara dua kaul ni, kaul yang lebih kuat, yang lebih dicadangkan oleh ulama supaya kita berpegang dengannya adalah kaul yang pertama. Maksudnya kalau kita lakukan baki solat kita sebelum berlaku cerai yang panjang, sebelum kita niat mufaraqah, sembahyang kita batal. Ini supaya tak batal, niat mufaraqah. Supaya tak batal, tunggu ceraian yang panjang, iaitu kadar lebih kurang 2 rakaat solat ringkas 2 minit. Ini andaian sahaja. Jadi kerana itu ulama kata kenapa tak batal? Kenapa batal? Ada surah ulama kata batal, ada surah ulama tak batal. Ulama yang kata tak batal tu diandaikan, dihamalkan, kita mengatakan imam tu bagi salam tak ada sengaja. Bila imam bagi salam sengaja, semayang terus terputus antara makmum dan imam. Kerana tu sebagai ulama kata tak batal. Yang kata batal tu dia hamalkan ataupun dia kata imam bagi salam dalam keadaan lupa. Bila imam bagi salam dalam keadaan lupa, ikutan antara solat makmum dan imam masih lagi tak putus. Buktinya apa? Buktinya kalaulah imam niat masuk balik dalam solat. Lupa lah. Dia pun masuk balik dalam solat. Dia pun bangkit, tambah 1 rakaat lagi. Dia teringat. Tadi rakaat pertama aku terus baca surah, tak baca Fatihah. Dia teringat. Padahal dah bagi salam. Maka apa makmum boleh buat? Makmum boleh ikut. Sebab apa? Masih lagi ada ikatan solat makmum dan imam. Kerana tu kalaulah makmum dia sempurnakan baki rakaat dia lepas imam bagi salam tanpa niat mufaraqah, tanpa ada penceraian panjang, solat makmum batal. Wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana kalau rakaat pertama itu dia tasbih? Itu sepatutnya kewajipan makmum lah. Kewajipan makmum bila imam ada meninggalkan rukun. Lepas takbiratul ihram, dia terus baca qul a'udzu birabbil falaq. Sepatutnya baca alhamdulillahirabbil alamin. Makmum kena tegur subhanallah. Bila makmum tegur, imam akan cek diri dia. Apa rukun solat yang aku telah tinggal? Dia akan baca baliklah Fatihah. Tapi kalaulah dia rasa aku tak salah ni, aku dah baca Fatihah ni, dia terus juga. Bila dia terus juga, jadilah situasi macam ni. Okay. Makmum tak boleh ikut imam bila imam rukuk. Sebab apa? Imam tak lakukan rukun, iaitu baca surah Fatihah. Bila tak baca surah Fatihah, rukun yang dilakukan lepas Fatihah iaitu rukuk i'tidal semua tak sah. Semua tak dikira. Macam tak buat lagi. Isu yang bagi salam yang dia kata imam bagi salam dengan sengaja. Maksudnya imam tu selepas dia bagi salam tu sebelum dia bagi salam, selepas dia bagi salam dia niat sebenarnya kita baca Fatihah. Yang dia sengaja tu maksudnya Yang sengaja ni maknanya dia yakin dia telah baca surah Fatihah. Kerana tu dia pun bagi salam. Macam kita sembahyang maghrib tadi atau sembahyang isyak, okey. Dia bagi salam, kita bagi salam. Tuan Haji bagi salam tu dengan sengaja ke tak sengaja? Sengaja lah. Sebab kita, kenapa kita bagi salam dengan sengaja? Sebab kita berkeyakinan solat kita dah
Dah sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu sengaja. Kalau tak sengaja tu dia bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tengok belakang. Makmum bangun. Padahal start sembahyang sesama. Dia mula fikir. Dia tinggal. Dia pun niat masuk solat balik. Sambung lagi rakaat. Okey. Baik, ada lagi? Tak ada Masalah. Tak habis lagi? Mana tadi? 30. Muka surat 32. Tak sambung muka surat itu. Apa tadi kita baca? Okey, dah habis dah. Masalah seterusnya yang ke-51. Betul Imam dan makmum lupa sujud sahwi. Berkata Imam Ar-Rafi'i, jika imam memberi salam sedangkan ia lupa sujud sahwi, dia tertinggal tasyahud awal contoh. Bila tertinggal tasyahud awal, tertinggal sunat aba'ad, disunatkan sujud sahwi. Habis baca tasyahud, imam lupa nak sujud sahwi, dia terus bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan makmum pun lupa juga memberi salam, ia sertanya serta imam. Makmum dia tahu imam dah buat satu kesalahan, iaitu tinggal tasyahud yang pertama. Imam pun sedar. Tapi nak buat macam mana? Dah bangkit kan? Tak boleh gostan dah. Dia kena terus sempurnakan rakaat ketiga. Rakaat keempat. Dalam hati niat nanti sebelum salam sujud sahwi. Itulah apa yang difikirkan oleh imam, itu juga difikirkan oleh makmum. Tiba-tiba habis baca tasyahud lupa nak sujud sahwi, bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmum pun terlupa. Makmum pun bagi salam sekali dengan imam. Kemudian lepas dah bagi salam, teringat imam bahawa ia terlupa sujud sahwi. Dah bagi salam dah. Teringat, kena sujud sahwi ni. Dan ia pun sujud. Dia pun masuk balik dalam solat, dia sujud sahwi. Boleh tak macam tu? Memang macam itulah sepatutnya. Bila lupa sujud sahwi, teringat, dan jarak masa antara bagi salam dan ingat tu tak panjang. Kejap sangat. Bagi salam, teringat. Masuk balik. Niat, masuk balik dalam solat, sujud sahwi. Maka hendaklah bila imam sujud sahwi, maka hendaklah makmum itu turut sujud bersama dengan imamnya. Bila imam sujud, makmum pun kena niat masuk solat, sujud sahwi. Walaupun dah bagi salam. Berdasarkan imam itu kembali masuk semula kepada sembahyangnya. Dan berkata Imam Ar-Rafi'i lagi, dan jika makmum itu mengikut memberi salam dan teringat ia bagi sujud itu, kemudian imam kembali sujud sahwi, maka makmum janganlah mengikutnya, kerana salamnya makmum dengan sengaja itu mengandungi putus qudwah ikutan dengan imam. Kalaulah imam lupa nak sujud sahwi, dia pun bagi salam. Makmum ingat, itu imam ni sepatutnya sujud sahwi, tapi dia tak sujud, tak apalah, imam dah bagi salam, aku ikut je lah bagi salam. Jadi imam bagi salam dalam keadaan lupa, makmum bagi salam dalam keadaan ingat kena sujud sahwi. Tapi oleh kerana imam tak sujud, imam bagi salam, dia pun ikut bagi salam. Kemudian imam teringat, aku kena sujud sahwi, dia masuk semula dalam solat, dia pun sujud sahwi. Makmum tadi boleh tak masuk balik dalam solat sujud sahwi? Tak boleh. Sebab apa? Makmum bagi salam dengan sengaja. Imam boleh. Sebab apa? Imam bagi salam dalam keadaan tak sengaja. Faham Bila makmum dia bagi salam dengan sengaja, bererti dia telah putuskan qudwah dia dengan apa? Dengan imam. Sama juga. Imam bila dia bagi salam dengan sengaja, maka terus pada ketika itu qudwah solat berjemaah tu dah terputus. Kalau tak sengaja, tak putus lagi. Dan ini jelaslah bahawa kekal qudwah, tidak terputus ikatan imam itu selepas salamnya imam dengan lupa atau sujud sahwi atau lalai dengan meninggalkan sunat-sunat ab'ad di dalam sembahyang. Maksudnya qudwah antara makmum dan imam tak terputus dengan imam bagi salam secara lupa. Imam bagi salam dengan
dalam keadaan terlupa, qudwah solat berjemaah masih lagi tak terputus. Ni kalaulah dengan sengaja barulah terputus. Bila tak terputus, makmum pun bagi salam dalam keadaan lupa. Bila imam masuk balik solat, makmum kena masuk balik dalam solat, ikut imam. Imam sujud sahwi, makmum pun sujud sahwi. Habis. Jelas tak perlu takut ihram. Niat dalam hati, kembali dalam solat. Tak perlu tasyahud akhir, niat masuk balik dalam solat, terus sujud sahwi. Sujud 2 kali, kemudian bagi salam. Kalau bangun tu dia ingat, dia terus sujud sahwi ni, apa dia perlu putus pula, dia kena bagi salam ni. Okey. Bila makmum dia nak sujud sahwi, imam bagi salam dalam keadaan imam bagi salam. Patutnya imam sujud sahwi ni, imam tak sujud sahwi. Jadi imam bagi salam, dia nak sujud sahwi, maka dia niat mufaraqah dengan imam, dia sujud sahwi. Okey. Sebab apa? Bila imam bagi salam dalam keadaan terlupa tu, qudwah masih lagi tak terputus. Jadi untuk dia lakukan sesuatu dalam keadaan dia masih ada ikatan dengan solat imam, dia kena niat mufaraqah ataupun ceraian yang panjang, kata lebih kurang 2 minit. Nak buat juga sujud sahwi, imam dah bagi salam, imam tak sujud sahwi, dia tunggu ceraian panjang, tunggu 2 minit. Lepas 2 minit imam dah tasbih dah, subhanallah, masa tu qudwah dah putus. Dia nak masuk semula dalam solat, syaratnya ceraian antara salam dengan ingat tu tak panjang. Panjang tu kita kata kadar 2 rakaat solat yang ringkas. Kita kata tadi lebih kurang 2 minit. Kalau dah lebih daripada 2 minit dah kadar dia panjang, dah boleh lah. Meninggalkan sujud sahwi sunat. Semayang tu sah, tapi ada cacat sikit lah. Baik. Dah isyak ke belum? Dah isyak. Tak belum. Pukul 8.31. Kalau saya nak baca yang ke 52 ni panjang dia, kalau berhenti tengah-tengah tak sedap lah. Jadi maksud apa masalah tu tak tercapai. Jadi saya ingat cukup dulu sekat ni. Apa yang baik tu daripada Allah Ta'ala, yang tak baik tu adalah daripada kelemahan diri saya. Saya mohon ampun dan maaf. Kita sudahi majlis pada malam ni dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.